Malam ni aku ada sebuah kisah yang berlaku kepada sebuah keluarga, iaitu keluarga Ramli. Tiada siapa yang sangka rumah ini akan menjadi satu mimpi ngeri buat Ramli dan ahli keluarganya. Rumah ni dijual agak murah, boleh kata sebuah rumah banglo, dulu dimiliki oleh dua pasangan tua, di mana pasangan ini meninggal di rumah tu. Sekitar tahun 1960-an sehingga lewat 1980-an, keadaan rumah ni meriah. Pasangan tua ni tinggal dengan 5 orang anak mereka. Tapi, ada satu benda yang misteri terjadi kepada mereka di situ yang di mana persoalan tu akan terjawab kalau korang dengar kisah aku ni sehingga habis. Sekitar tahun 2001, disebabkan harganya yang murah, maka Ramli tanpa berfikir panjang dan menyiasat dengan lebih terperinci, dia beli rumah tu. Ramli waktu tu dah berkahwin dengan 2 orang anak, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Anak-anaknya pula masih kecil, satu berumur 7 tahun, satu berumur 6 tahun. Semasa mereka berpindah masuk, perabot-perabot rumah asal masih lagi ada. Ramli kata tak payahlah buang sebab masih boleh pakai lagi, dan Ramli ni pun jenis yang pandai berjimat. Isteri dia pun setuju. Dengan itu, mereka hanya membeli barang-barang keperluan sahaja. Tapi, ada satu syarat yang Ramli kena ikut masa dia beli rumah tu. Syarat yang diberikan oleh bekas penghuni rumah. Ada satu cermin yang digantung di dinding terletak di ruang tamu, dia tidak boleh buang ataupun alihkan. Satu cermin berbentuk 4 segi besar yang hampir menutupi seluruh kawasan dinding. Ruang tamu pula nampak mewah dan luas, lengkap dengan perabot seperti sofa dan almari. Maka mereka pun berpindah masuk ke dalam rumah. 3 bulan berlalu, isteri Ramli mula mengadu tentang perkara-perkara ganjil yang sering berlaku di kawasan ruang tamu. Cerita istrinya, dia sering melihat kelibat hitam berada di cermin. Ada ketika dia terlihat makhluk-makhluk menyeramkan seperti penampakan pocong, pontianak ataupun sebagainya. Dan yang paling kerap dia lihat ialah bayangan kanak-kanak misteri yang dia tidak kenal siapa, seakan-akan melihat dia dari dalam cermin. Bukan isteri Ramli sahaja yang mengalami kejadian misteri ini, anak-anak dia pun turut mengadu melihat benda yang sama. Ini membuatkan isteri dan anak-anaknya takut untuk pergi ke ruang tamu. Pelik, bila Ramli sendiri tidak pernah melihat kelibat-kelibat misteri ini, jadi dia selalu suruh keluarga dia abaikan sahaja. Sehinggalah ada satu kejadian yang membuatkan isteri dan anak-anak Ramli keluar dari rumah. Semasa Ramli bekerja, isteri dan anak-anaknya berada di rumah. Pada waktu itu, mereka berada di kawasan halaman rumah. Isteri Ramli perasan seperti ada orang yang berada di ruang tamu. Risau kalau ada orang yang datang untuk merompak ataupun sebagainya. Dia pun membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam, sementara isteri Ramli melangkah perlahan-lahan menjenguk siapa yang berada di ruang tamu. Memang sebelum ini dia pernah mendengar bunyi-bunyi menyeramkan dari ruang tamu, tapi berbeza kali ini bunyi tersebut ibarat ramai orang yang berada di situ. Perasaan istrinya semakin berdebar. Dengan batang penyapu di tangan, dia bersedia untuk menghalau sesiapa yang masuk ke rumah mereka. Bila istrinya menjenguk ke ruang tamu, pelik. Bila ruang tamu kosong, dia tengok keadaan sekeliling, tak ada orang. Yang kedengaran hanyalah bunyi kipas angin yang terpasang di atas siling. Tidak sehingga dia menoleh ke arah cermin dan terlihat pantulan menunjukkan 2 pasangan tua yang sedang duduk di kerusi sofa, dikelilingi oleh kanak-kanak, melihat mereka dengan pandangan yang sangat tajam. Tapi bila isteri Ramli menoleh ke arah sofa, tiada orang di situ.
Ini membuatkan isteri Ramli kelang kabut membawa anak-anak mereka keluar dari rumah dan pergi ke rumah saudara mereka yang tidak beberapa jauh dari situ. Ramli kemudian dimaklumkan oleh istrinya. Dia bergegas pulang ke rumah saudara mereka untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Ramli cuba pujuk keluarganya untuk pulang, tapi mereka tak mahu sebab mereka dah takut. Pada waktu ini berlaku pergaduhan besar di antara Ramli dan istrinya, membuatkan Ramli keluar dari rumah saudara mereka dan pulang ke rumah. Maka untuk malam tu Ramli tekad dia akan tinggal berseorangan di rumah tu untuk pertama kalinya. Macam yang aku ceritakan tadi, sebelum ini Ramli tidak pernah mengalami gangguan yang dialami oleh ahli keluarganya yang lain. Dia sangka itu hanyalah imajinasi mereka. Dengan itu malam tu dia tekad dia akan tidur di ruang tamu berhadapan dengan cermin yang ditakuti oleh keluarganya untuk membuktikan sebenarnya tiada apa yang berlaku di rumah tu. Ramli pun tidur di sofa yang menghadap cermin. Dia merenung cermin tu melihat kalau ada benda misteri yang dia nampak. Tiada apa yang berlaku sehinggalah dia tertidur. Apa yang aku akan ceritakan selepas ini tidak masuk di akal. Tapi inilah kejadian misteri yang dialami oleh Ramli yang membuatkan dia percaya dengan ahli keluarga dia yang mengadu sebelum ini. Ramli dikejutkan dengan bunyi grandfather clock yang terletak di ruang tamu rumah mereka. Jam itu berdentum sebanyak 2 kali menandakan pukul 2 pagi. Dia membuka mata perlahan-lahan dan mendapati dia berada di satu ruangan yang sangat gelap. Dia cuba bangun untuk mencari suis lampu, tapi keadaan di dalam rumah tu gelap sangat. Kesana sinilah dia cuba melihat kalau ada sedikit cahaya pun untuk dia melihat keadaan sekeliling. Semakin pandangannya jelas, dia terlihat satu kotak 4 segi panjang, ibarat sebuah skrin TV yang sangat besar. Itu adalah pandangan ruang tamu rumah mereka. Pelik bila dia melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri gelap gelita, sehinggalah dia tersedar yang dia berada di dalam cermin melihat keluar. Dia cuba menjerit tapi tidak apa yang keluar dari mulut dia. Dia cuba untuk meluru ke arah kotak 4 segi itu, tapi walau macam mana sekuat hati pun dia berlari, tidak juga sampai-sampai. Sehinggalah dia tersungkur jatuh ke lantai yang gelap gelita tadi. Penat dan hampir putus asa, dia terdengar bisikan suara beberapa orang kanak-kanak yang berkata, "Kami di dalam cermin." Dia menoleh melihat ke arah bisikan suara tu dan berdiri. 5 orang kanak-kanak dan 2 orang tua melihat dia yang terbaring di lantai. Terukir senyuman yang menakutkan di wajah mereka membuatkan Ramli sekali lagi berdiri dan berlari sekuat hati menuju ke kotak 4 segi itu. Kali ini berbeza dengan tadi. Kali ini dia mempunyai peluang untuk keluar dari situ. Semakin dekat dan dekat dengan cermin itu, dia akan melompat keluar sehinggalah Ramli terhempas di lantai yang hitam. Kotak 4 segi tadi telah pun hilang. Keadaan gelap gelita. Tidak lagi dia melihat ruang tamu rumah mereka di mana-mana. Yang kedengaran hanyalah bisikan-bisikan menyeramkan tadi. Dia tertanya-tanya, di mana sudah kotak 4 segi tadi? Di mana sudah ruang tamu rumah aku? Rupa-rupanya isteri Ramli kembali ke rumah dan cuba untuk mencari dia. Tapi bila Ramli tidak ditemui di sana sini, istrinya merasa marah dan tertekan. Dia melontar pasu kaca ke arah cermin tadi, membuatkan cermin tersebut pecah dan berkecai. Malang 1000 kali malang. Pada masa yang sama, Ramli sedang berlari untuk keluar dari cermin tersebut. Belum sempat dia keluar, kaca tadi dihancurkan oleh istrinya yang tidak tahu apa yang terjadi. Sejak dari hari itu,
isteri Ramli dan anak-anaknya keluar dari rumah dan berpindah ke rumah yang lain yang lebih sederhana. Isteri dan anak-anaknya ibarat menyimpan dendam kepada Ramli sehingga hari ini. Menyangka yang Ramli telah meninggalkan mereka, walhal pada hakikatnya Ramli masih lagi terperangkap di dalam cermin bersama pasangan tua dan anak-anak mereka. Sehingga hari ini masih lagi berlari. Sehingga hari ini masih lagi mencari jalan keluar untuk kembali kepada keluarganya.